Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan Ustaz untuk subjek akhlak tahun 4. Baik, untuk subjek akhlak tahun 4 ini kita masih lagi di bawah tajuk sifat mahmudah, iaitu sifat yang terpuji. Baik, sifat mahmudah kali ini kita belajar tajuknya ialah khauf. Khauf. Baik, khauf ini datangnya daripada perkataan Arab. Khauf. Jadi khauf ini dalam bahasa Melayunya ialah takut. Kita rasa takut. Baik, khauf. Jadi rasa takut ini kita takut kepada siapa? Takut kepada hantu ke, jin ke, binatang buas ke? Baik, jadi hari ini kita nak belajar perasaan takut itu sepatutnya kepada siapa? Baik, kita teruskan. Baik, pengertian khauf. Khauf ialah perasaan takut kepada Allah yang mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi khauf ini ialah perasaan takut kepada Allah. Itu maksud khauf. Jadi bila sebut khauf, khauf ini kita rasa takut kepada Allah dan rasa takut ini mendorong kita untuk melakukan ketaatan dan kita tinggalkan segala larangan Allah. Itu maksud khauf. Baik, kita teruskan. Baik, dalil khauf. Baca dan hafaz. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41. Maksudnya, adapun orang yang takutkan keadaan semasa dia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalannya, serta dia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Baik, jadi dekat sini dia bagi tahu pada kita siapa yang takutkan kepada Allah, jadi orang ini tempatnya di dalam syurga. Jangan main-main siapa yang ada perasaan khauf, sentiasa takut kepada Allah Ta'ala, ini Allah janjikan padanya syurga. Baik, seterusnya cara-cara khauf. Macam mana kita nak ada perasaan khauf ni? Yang pertama, sentiasa mengingati mati. Bila kita sentiasa ingat mati, maknanya kita sentiasa akan rasa takut kepada Allah. Sebab mati itu menyebabkan kita rasa diri kita semakin hampir dengan Allah Ta'ala. Baik, yang kedua, membaca kisah tentang neraka dan azabnya. Baik, kita baca kisah-kisah dalam Al-Quran menceritakan tentang azab Allah Ta'ala, yang menceritakan tentang neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kalau kita dengar cerita neraka Allah Ta'ala ini, pasti kita akan berasa takut dengan azab Allah lagi yang amat pedih. Jadi Allah ceritakan semua dalam Al-Quran dan janji Allah itu benar. Kalau Allah cakap siksaan yang sangat pedih, maknanya terlalu sakit. Jadi menyebabkan kita rasa takut dan gerun kepada siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang ketiga, sentiasa mendalami ilmu agama. Kita belajar ilmu agama. Makin kita belajar, menyebabkan kita rasa makin takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita belajar macam-macam. Contoh, kita belajar siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bulan, matahari dan sebagainya. Menyebabkan kita rasa, ya Allah, betapa besar dan hebatnya Allah Ta'ala boleh menciptakan sekalian alam ini. Baik, yang keempat, mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Baik, jadi kita kawal diri kita. Bila kita nak melakukan perkara-perkara tak elok ataupun mungkar ini, kita sentiasa tanamkan pada diri kita yang Allah itu melihat kita. Allah itu sentiasa memandang kita. Kita nak bercakap tak elok, Allah dengar. Kita nak melihat benda yang tak elok, Allah melihat kita. Kita nak buat perkara yang tak elok, Allah nampak kita. Jadi dengan ada perasaan itu, kita mula menjauhi perkara-perkara yang dilarang.
Baik, fadilat khauf. Fadilat ini kebaikan yang kita dapat disebabkan kita ini bersikap dengan khauf. Baik, yang pertama mendapat petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi bila kita ada perasaan khauf ini, Allah akan turunkan rahmat kasih sayang dia kepada kita. Baik, yang kedua sentiasa rendah diri. Orang yang ada perasaan khauf ini dia akan sentiasa rasa rendah diri. Sebab dia tahu semua ini Allah yang punya, Allah yang cipta. Jadi dia akan rasa rendah diri. Ini bukan harta dia, ini bukan barang dia. Dia akan berasa sangat-sangat rendah diri. Baik, yang ketiga terhindar diri daripada melakukan maksiat. Orang yang sentiasa takutkan Allah, macam Ustaz bagi tahu tadi, yang merasakan Allah melihat dia, Allah mendengar dia, Allah nampak apa yang dia buat. Jadi dia sentiasa menjauhkan diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok, iaitu maksiat. Baik, yang keempat berani menegakkan kebenaran. Orang yang khauf ini hanya takut saja kepada Allah, dia tak takut kepada makhluk lain. Dia tak takut kepada siapa-siapa pun. Jadi dia nak bercakap perkara yang benar, dia tak takut orang nak marah dia ke, orang nak pukul dia ke, sebab dia tak takut kepada sesiapa melainkan Allah. Baik, akibat tidak khauf. Akibat ini perkara yang tak elok pula yang kita dapat disebabkan kita tak ada perasaan takut kepada Allah. Baik, yang pertama mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah benci, Allah tak suka kepada orang yang tak takut kepada dia. Sedangkan kita ini Allah yang cipta, tapi kita tak takut kepada Allah. Allah dah ceritakan tentang azab dia, tentang neraka dia yang sangat-sangat dahsyat. Tapi kita tak rasa takut langsung. Jadi Allah tak suka orang yang macam ni. Dan yang kedua, dibenci oleh ibu bapa dan masyarakat. Nampak, ibu bapa pun akan rasa tak senang. Masyarakat pun akan rasa tak suka kepada dia. Sebab dia sentiasa rasa sombong, belagak dan sebagainya. Baik, yang ketiga, tidak takut melakukan maksiat. Bila tak rasa Allah itu melihat dia, dia tak ada perasaan takut kepada Allah, dia melakukan maksiat tanpa rasa takut. Baik, yang keempat, bersifat membesarkan diri ataupun takbur. Baik, dia sentiasa merasakan diri dia sahaja. Yang ini saya yang berjaya, yang ini saya yang buat, yang ini saya yang dapat. Sedangkan semua itu sebenarnya Allah yang buat. Tapi sebab dia tak ada perasaan takut kepada Allah, dia tak ada rasa yang semua ini daripada Allah. Baik, jadi cukup sekadar itu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.